Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua. Alamak. Actually kan mataharinya terlampau terang. Dah masuk belum? Sorry. Semalam busy lah sekarang. Yelah, hari-hari busy. Apa alasan aku nak bagi ni? Okey, saya minta maaf. Saya tak, dah 2 hari kan, 2 hari 2 malam tak live. Okay, suami saya ada, jangan risau. Ada. Okay. Hai Amelia, Amel Zainuddin Udin, kakak Zia. Thank you watching. Tak nampak pun tak apa lah, matahari tengah meninggi tu kat depan saya. Saya pun sengaja nak duduk depan matahari tu sebab belum pukul 9 kan. So matahari kita ambil lah vitamin D dan sumber tenaga dia pun sangat tinggi. Matahari ni Allah jadikan dia aura tinggi. So kita ambil. So tak nampak sangat lah muka saya. Nampak macam kilat-kilat sikit, tak apalah kan. Saya wassalam. Hai Maisara. Wassalam. Hai Fuza. Okay, kita tak nak buang masa. Hai Nur Izwani, Hayani, Nelly, morning. Tajuk hari ni, saya dah biasa sebut wanita, tapi saya tajuk dia perempuan kena pandai berdikari. Perempuan is wanita lah, kan? Tuan Najib, Tuan Najib suka tak saya pandai berdikari? Betul. Tak, sekarang ni zaman zaman yang bukannya seorang je tahu kena, maksudnya menyara keluarga, orang memberi khidmatan. Sebab zaman sekarang adalah zaman yang suami dan isteri boleh bagi contribution pada family. So sangat penting untuk, dan saya rasa suami-suami suka isteri yang berdikari. Okay, as long isteri tu tetap menjalankan dia punya tanggungjawab, masih lagi take care of dia punya husband, anak-anak, dan sama-sama saling memberi, saling orang kata berkongsi kan. Dia boleh kongsi tentang live pun boleh berkongsi tentang macam kalau hari ni ada ramai suami isteri yang berniaga pun dia boleh share the experience, iktibar tau yang kita belajar kan daripada bisnes. Sebenarnya boleh digunakan, sebenarnya setiap cabaran, challenge tu boleh ditukarkan jadi satu lesson learn or learning point untuk kita sama-sama perbaiki lagi rumah tangga tu. Alamak, kenapa dia jadi macam tu? Kenapa? Tak boleh tengok. Tak boleh tengok jap. Tak, kenapa dia? Okey. Aku dah tekan tadi. Okay, so benda-benda yang kita belajar tu dalam bisnes, kita jadikan dia iktibar, kita jadikan dia pelajaran. Sebab pada saya bisnes bukan hanya sekadar untuk nak capai impian, tapi bisnes adalah lapangan kita belajar tentang hidup. Bila kita boleh memahami, kita boleh, sebab Rasulullah pernah pesan kan, manusia yang baik adalah manusia yang dia mengasihi saudara dia melebihi diri dia. So kalau dalam bisnes tu kan, kita mengasihi pelanggan kita, kita belajar untuk mengasihi orang lain. Kita bukan saja belajar mengasihi, kita sebenarnya juga belajar mengasihani. So bila siapa dah belajar dalam bisnes, kita pertama nak bantu bisnes, nak bantu pelanggan. Yang kedua, kita juga nak bantu orang lain yang perlukan. Itu je lah my point of view, Puan Izzah. Thank you Tuan Najib. Okey tak, korang dapat tak itu daripada, thank you Puan Mami. Tu daripada persepsi seorang lelaki terhadap perempuan. Of course lah, saya tanya tu persepsi beliau sebagai suami terhadap saya sebagai seorang isteri. Kadang-kadang kita ni perempuan kena selalu juga tanya pendapat suami, betul ke apa yang saya buat ni? Kadang-kadang kita shock sendiri, kita ingat oh benda ni betul mungkin pada pasangan orang lain. Mungkin kita dapat nasihat dari orang lain kan, cuba buat macam akak ni, cuba buat macam saya ni kan. So kita try buat, tapi rupa-rupanya suami kita lebih selesa yang kita yang lama. Contoh, so terlalu berborak tanya saja. Bila kita sebut tentang berdikari, dia bukanlah saya nak cerita hanya dalam cari duit semata-mata. Walaupun kita semua tahu zaman ini adalah zaman isteri ramai yang keluar bekerja, ramai yang ada pendapatan sendiri, ramai yang kadang-kadang Allah takdirkan isteri dia punya gaji lagi besar daripada suami dia. Apapun, saya nak ingatkan suami isteri yang dengar, asas tetap asas. Asasnya ialah suami wajib
memberi nafkah kepada isterinya mengikut kemampuannya. Bukan mengikut kemampuan isteri, mengikut kemampuannya, okey? Yang itu adalah asas. Jika kalian terlupa, rujuklah balik kepada pakar, kepada ulama, kepada guru-guru yang faham tentang asas rumah tangga ni. Supaya apa? Supaya tak berlaku salah faham. Sebab kita sekarang dah banyak sangat salah faham. So why not kembali kepada asas? Just kembali kepada asas tu. Sebab tu dia kata Islam a simple way, a simple life. Macam dia, Islam ni tidak suka memberat-beratkan, tetapi manusia yang suka berat-beratkan sesuatu. Kalau wanita apa? Kalau isteri tu apa dia punya tanggungjawab utama dia? Melayan suami. Tak kira lah layanan yang macam mana. Layanan yang kita tahu, layanan batin ke. Batin tu termasuk bukan saja layanan seksual, tetapi juga layanan kita kena lemah lembut. Macam suami saya suka kalau saya lemah lembut. Sebab dia tengok saya ni garang. Kan kadang-kadang dia tegur saya garang, saya boleh terima sebab saya tahu memang aku garang kan. Bila aku nak berubah ni kan. So saya kena selalu kadang saya seorang-seorang kan, saya buatlah lawak-lawak saya dia tak tahulah. Tapi setiap orang ada cabaran. Seorang ada cabaran terhadap kelemahan diri dia sendiri, yang sebenarnya saya yakin setiap orang nak baiki diri dia sendiri, dan cara yang paling mudah dan paling dekat untuk kita baiki ialah kita tanya orang yang paling rapat dengan kita. Bila dah berkahwin, of course yang paling rapat dengan kita perempuan, isteri adalah suami. Dia yang tidur dengan kita setiap malam, dia yang tahu kita macam mana berdengkurnya ke, tak lagi kita ngigau ke. Dia tahu saya pergi ngigau apa saya baru-baru ni. Sayang, abang, betul langsung sikit. Dia macam apa? Saya ngigau, betul tak? Mimpi. Saya dah tidur awal, saya jadi tidur awal. Suami saya buat kerja lagi kat depan meja tu. Yang saya tahu, tapi lepas mimpi tu, lepas saya dah ucap kata-kata tu, saya terjaga. Saya memang ingatlah saya cakap apa. Abang, tolak ansur sikit. Aku tak tahu aku mimpi apa. Saya tak ingat apa mimpi pun. Saya ingat saya bercakap tu lah. Sampai suami saya kata, tolak ansur apa B? Sampai dia ni kan buat kerja, tolak ansur apa B? Saya kata sorry, saya tak sedar. Saya kata kan, itu contoh nak kata betapa rapatnya kita dengan suami. So plus lagi, apa lagi asas rumah tangga? Isteri tu adalah sebenarnya penolong kepada suami. So walaupun Allah kurniakan dia kekayaan, mungkin keluarga dia keluarga kaya, keluarga senang, mungkin dia punya harta warisan banyak, mungkin juga dia bekerja dengan memang sedia ada jawatan tinggi, ataupun dia ada PhD doktor, laki dia hanya ijazah. Jadi memang dah tahu-tahu dah kalau kahwin, laki tu dah tahu kalau kahwin dengan perempuan macam ni memang jawatan dia tinggi. So dah sama-sama setuju, betul tak? Even suami nak ambil kita jadi isteri, dia dah tahu perangai kita tau. Dia dah tahu kita ni boleh pergi ke mana, dia dah tahu kita ni boleh capai apa, langit ke, bintang ke, awan ke. Dia dah tahu. Tapi kenapa dia pilih juga kita? Maksudnya suami kita boleh terima yang kita ni macam mana, boleh terima yang kita ni seperti apa. Sebab suami lain isteri, tak boleh sama dengan semua pasangan. Ada pasangan yang suami dia memang tak nak bini dia belajar tinggi. Memang dia sangat suka mungkin didikan ibu bapa dia ke apa, atau dah tengok contoh orang lain, isteri tu biar duduk rumah je, biar pergi ceruk dapur je, biar masak je untuk anak-anak dia, dia lagi tenang. Sebab mungkin dia ni kaki cemburu, ataupun isteri yang dia pilih tu sangat cantik. Kita tak tahu. Dia terpulang kepada pilihan masing-masing. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah tentang bagaimana kita buat pilihan dan apa pilihan yang kita buat. So pilihan yang kita buat itu adalah berdasarkan, kalau kita sebagai orang Islam, tentulah berdasarkan hukum-hukum syariat. Tentulah berdasarkan kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur adalah berdasarkan hadis-hadis sahih, hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, macam tu. Dan ikut apa yang kita tahu, kita dididik, kita belajar, kita kena buat pilihan. That's why lepas kita dah buat pilihan, apa yang kita kena buat tuan-tuan, isteri-isteri yang saya hormati sekalian, bakal-bakal isteri, kita kena bertanggungjawab dengan pilihan yang kita buat. Setiap apa yang kita pilih, yang kita putuskan, nak ke tak nak buat ke tak buat, kita kena belajar. Ajar diri
tanggungjawab aku ni. Aku dah pilih. Ni tanggungjawab aku sebagai isteri. Aku dah pilih jadi isteri Najib Asaduk ni. Dulu saya tak tahu yang Najib Asaduk adalah macam ni sekarang. Seorang jutawan. Tengah bawa kereta apa tu? Tengah bawa kereta Ferrari. Kau ni aku tahu ke aku nak dapat naik kereta Ferrari? Bila kahwin dengan suami saya. Ferrero Rocher. Saya tahu tak? Ferrero Rocher saya tahu sebab itu coklat pertama yang suami saya belikan saya masa dia nak tackle saya dulu. Okay, tu satu sikit je yang saya share. Sebelum beli Ferrari, kita mampu beli Ferrero Rocher je dulu. So kita beli. Kan? Woi, memang betul lah masa tu saya kata, wow, Ferrero Rocher saya kan on. Korang selamat tak keluar lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, stay. Lain macam burung kita. Saya nak share tak boleh lah. Kat depan saya ni pun kereta orang terkenal, belakang pun kereta orang terkenal. Jadi saya share muka saya je lah okey korang So saya tak tahu rezeki kami bila dah kahwin macam ni Allah bagi. Tak ada siapa tahu. Plus kalau ada yang dah kahwin tiba-tiba down bisnes suami dia, pun saya tahu suami isteri tak minta benda macam tu. That's why. Sebab kita tak tahulah. And down, kita tak tahu takdir Allah. Kita kena ajar diri kita berdikari. Kita kena paksa diri kita jadi orang yang berdikari. Kejap lagi tak ada line lagi ni masuk terowong. Ada insyaAllah. Ada. Baik ni kau kita cepat. Ya Allah, korang jangan marah. Ini adalah Malaysia. Ini saya boleh share. Ya betul, di depan tu juga ada lagi. Yes, ya depan Ferrari, belakang pun saya nak share. Macam mana nak share korang? Tak ada tujuh. Tak nampak. Tu pun Ferrari. Belakang ada lagi 6 Ferrari. Okay? Ada sikit aktiviti kita nak buat, ada meeting sikit. Just kejap je. Lepas ni besok ada lagi kerja, jadual penuh. Nak cakap busy, tak nak cakap busy lah. Memang busy lah hari. Jadi yang saya nak cakap hari ni adalah yang saya harap masa ada line ni, berdikarilah tuan-puan, berdikarilah para isteri. Kalau mana kita tak tahu pun, cubalah cari tahu. Cubalah tanya orang-orang yang pakar. Cubalah berbaik dengan manusia, supaya ramai manusia yang hebat-hebat boleh datang ke kita, mengajar kita, beri ilmu kat kita. Suami saya dah ajar seawal kami baru berkahwin dulu. Waktu tu suami saya, kita tengah susah. Suami saya memang tengah tak ada duit masa tu. Tapi suami saya ni bagusnya dia rajin belajar. Tapi setiap kali dia balik ke rumah, saya tahu, saya dapat beza. Kelas mana yang dia rasa happy pergi kelas, berbaloi bayar, dengan kita duit cukup-cukup makan kan. So kita macam fikir, ya Allah, setiap pelaburan tu macam besarnya RM10, besarnya RM100, contoh tau. So saya dapat beza kelas mana yang dia excited, kelas mana yang memang dia macam tak dapat apa-apa. Tapi bila saya jumpa memek muka dia macam tu, dia cakap macam ni kat saya, tak apalah Bi, abang dapat satu ilmu pun ilmu juga. InsyaAllah nanti abang belajar lagi dan abang dapat satu ilmu ni, abang akan buat. Kadang-kadang banyak kelas kat luar sana menjanjikan bulan bintang tau tuan-tuan. Dia boleh ajar kita jadi jutawan sekelip mata, bulan bintang. Tetapi hakikatnya dia kelas tersebut hanya ajar basic. Basic yang memang basic yang semua orang dah tahu. Faham tak? Tetapi sebenarnya kenapa Allah bagi suami saya attend semua kelas-kelas tersebut? Sebab tak nak kita ulangi benda tu. Allah nak ajar kita, bila kita bagi ilmu yang betul-betul kita buat, yang betul-betul berlaku pada kita, yang betul-betul kau jangan masuk longgang yang sama macam aku pernah masuk dulu. Faham tak? Itu sepatutnya kita kena bagi tahu orang. Itu sepatutnya kita kena sampaikan. Walaupun kadang-kadang saya berduka cita jugalah, saya macam sesal lah sikit. Ramai di kalangan kita kan, bila Tuan Najib contoh especially mula bagi kelas, kalau contoh RPM RPM kita 2 hari. Macam ni RPM kita dah buka kelas untuk RPM. Siapa nak daftarlah pada 18 dan 19 Disember. Contoh saya cerita, kalau RPM 2 hari, korang RPM tu 2 hari setup untuk RPM sahaja menelan kos ratusan ribu ringgit. Walaupun dia hanyalah online kelas. Korang yang saya nak beritahu lah siapa yang tak faham dengan bayaran yang kita bagi serendah-rendah bayaran. Hanya just kau bayar lah. Sebagai tanda apa? Nak bagi percuma boleh. Tapi suami saya kata, tak apalah, kita bagi dia bayar sikit, rendah. Macam kali ni kelas kami RM22 sahaja permulaan. Akan dinaikkan. Jangan marah bila kita dah naik. Memang akan dinaikkan. Tapi untuk
permulaan ni pelancaran baru semalam. Kita letak harga RM22 saja. Nampaknya seorang lagi Ferrari memotong kami. Sambil-sambil bagi laporan ya. Sudah ada 2 di depan. Okey, saya teruskan. Tapi bila suami saya mula mengajar, nak tahu tak apa yang orang-orang tak bersyukur ni? Dia tak ramai orang-orang macam ni, sikit je tuan-puan. Kalau contoh peserta kita adalah dalam 7,000 orang. Yang membising ni puluh-puluh orang je yang membongak ni. Tapi kadang-kadang seorang 2 orang je, tapi dia punya aura bising dia tu mengganggu orang lain tau. Dia cakap apa tau orang-orang tak bersyukur ni? Bila nak mula kelas? Bercakap je, bercerita je, asyik. Bila nak ajar kelas yang Facebook ke? Saya macam pening kepala tau dengar benda tu. Saya kata apa, ya Allah. Dia ingat, saya cakap dengan saya punya manager, sebab manager saya pun ada bagi feedback macam tu. Saya kata, Amanda, you tahu tak, kekayaan yang Allah bagi ni bukan semata-mata sebab skill, bukan semata-mata sebab kepandaian kita FPS, bukan semata-mata sebab kita tahu ilmu bisnes. Bukan, Amanda. Mostly yang fikir benda tu yang paling penting untuk kita kaya, mostly akan bankrupt. Dah tengok depan mata kami, akan jatuh, akan menjunam. Kekayaannya hanya sekejap dan tak bertahan lama. Mostly yang betul-betul penting dalam perniagaan, kalau korang nak kata nak kaya, saya nak kaya, impian saya nak itu, nak ini, apa yang paling penting tuan-tuan? Keberkatan. Oi, lajunya sampai ke bawah. Aku nak cakap pun susah. Bawa lah, bawa. Siapa nak saya belanja? Harap kau tak pasal nombor plate eh. Kita belanja lah sekejap. Tak ada lain. Okey, saya sambung sikit lagi. Keberkatan. Apa yang kami ajar bermulanya, saya nak bagi tahulah siapa yang bakal join kelas kami pada 18 dan 19 Disember ni, lagi sebulan insya-Allah. Semulanya perkataan pertama suami saya dalam RPM, dalam kelas tersebut yang selama 2 hari, mulanya perkataan pertama yang beliau ucapkan, itulah mulanya ilmu yang kami nak bagi. Yang kami nak bagi ni tuan-puan, bukan ilmu orang calon-calon ilmu tuan-puan. Apa yang kami duduk sekarang ni tuan-puan, apa cabaran dia, yang air mata pun tak boleh nak bayar tuan-puan. Kami memang bagi kat korang. Kami memang nak korang ni faham apakah asas kehidupan, ilmu, kekayaan, bisnes. Asas tu paling penting tuan-puan. Sebab itu ramai orang kaya lupa diri. Ramai orang dah dapat harta, belum kaya pun, baru dapat untung sikit, baru dapat untung puluh-puluh ribu, lupa diri. Dah mula sombong, dah mula rasa diri hebat, dah mula rasa macam dah kau tak penting, ni penting, ni tak penting. Tuan-puan, itulah yang akan melenyapkan rezeki kita. Itulah yang akan melenyapkan kekayaan kita. Tuan-puan faham tak? Itulah yang kami nak share. Jangan buat macam ni, buatlah macam ni. Jagalah adab, jagalah keberkatan. Tuan-tuan faham tak? That's why kali ni kami rasa perlu sangat kami bawa tentang wanita, tentang perempuan. Bukan suka-suka kami nak buat kempen wanita, perempuan, bukan. Bila kami nak kata edisi untuk Disember ni, iaitu finally, tentulah bila dah final, tentulah yang the best. Tentulah yang the best tuan-puan. So kalau siapa yang rasa macam berfikir-fikir nak join, tak join, terpulang, pergi buat istikharah. Kalau ada rasa macam dah buka pintu hati nak belajar, bayarlah. InsyaAllah tak mahal, RM22 je. Sekarang ni lah, dapatnya akan naik. Saya tak janji, jangan marah. Momentum saya dah bagi tahu awal-awal. Tapi tuan-puan, kenapa kita buat kelas untuk wanita? Sebuah lagi memotong. Aku sampai bagi laporan korang okey tak? Oh, tu Lamborghini. Okey, tu Lamborghini tu pasal belanja. Tu beza, nampak tak bontot Lamborghini dengan bontot Ferrari. Tuan-puan jangan salah faham. Siapa nak salah faham terpulang. Bila saya share benda ni, tolong ingat, ini semua adalah alat.
Allah jadikan alat-alat ini adalah alat yang laju. Sama macam bisnes. Tak boleh buat lembab-lembab. Tak boleh buat macam pura-pura. Bisnes lain. Bisnes kena speed. Nak speed bukan boleh pakai speed je. Ni kalau laju macam ni, tak reti nak bawa kereta. Ingat tak bahaya? Bahaya kan? Tapi kenapa boleh diorang yakin bawa laju? Diorang dah belajar. Diorang macam suami saya sendiri pergi, suami abang belajar kat mana bang? Di Taspak. Suami saya pergi di Taspang. Belajar dengan plumber. Belajar dengan lumba profesional Faizal Alam. Itu adalah guru driver suami saya, driving. Ingat senang ke bila kita nak bawa kereta macam ni, kita kena sediakan diri kita. Simulator tu. Betul. Mula-mula saya marah. Ya Allah, mahalnya mainan ni, simulator Formula 1. Tetapi bila saya nampak benda tu membantu suami saya, kecekapan memandu beliau, saya rasa selamatlah duduk dalam kereta ni. Saya rasa dia bawa laju pun saya rasa selamat. Sebab saya tahu dia dah buat latihan. Bi, kejap biar abang nak berlatih. Itu je layak dia. Kalau dia nak main tu kan main lama kan, sejam macam tu. Bi, kejap biar abang nak berlatih. Saya dah faham dah dia nak berlatih apa. Kalau dia nak naik treadmill, dia nak bersenam. Dia sebut nak bersenam. Kalau dia main Formula 1, dia sebut nak berlatih. Kena tahu beza. Saya kena tahu beza. Dan tuan-puan, anggaplah apa sahaja yang tuan-puan dengar dalam kelas RPM kami, itu adalah ilmu yang mahal. Saya sahkan memang mahal ilmu tu. Kalau orang pelik, kenapa momentum ni makin naik? Orang kadang-kadang stagnan. Orang lain semua dah down, dia stagnan naik. Dan kenapa momentum ni Tuan Najib sendiri, kita punya brand makin besar. Banyak benda kita kena jaga tuan-puan. Kita bukan suka-suka hati pegang amanah Allah Ta'ala ni tau. Bukan senang-senang lenang. Tanpa ilmu, tuan-puan tak ke mana. Saya yakin. Percaya cakap saya. Kita tak ada ilmu, kita nak belajar apa? Bawa kereta kena ada ilmu bawa kereta. Kita nak ilmu bisnes, kena ada ilmu bisnes. Sekarang ni bukan bisnes yang macam dulu-dulu. Boleh offline, boleh buka kedai. Datang kedai. Ingat orang nak datang ke? Orang sekarang semua duduk rumah. Takut COVID, SOP dan sebagainya. Nak kena anak PDPR. Dah tu orang beli kat mana tuan-puan? Mana duit tu? Duit tu banyak dah. So duit tu memang akan dibelanjakan. Tetapi soalannya ialah, orang-orang ni nak belanjakan duit dia kepada siapa? That's why kita kena tunjukkan brand kita, supaya orang tahu, oh baik aku belanjakan duit aku kepada brand ni, sebab brand dia dah kuat. Psikologi tuan-puan. That's why kita kena belajar. Ini zaman online business. Sebab itu saya kata tak tahu belajar. Kalau korang tak tahu, korang malas belajar, korang fikir-fikir lagi, mahal lah kelas ni RM20, malah lah 2 hari pula tu. Kau dah banyak cikadak sangat. Tak payahlah cakap nak berjaya. Tak payahlah tuan-puan cakap nak bisnes lah, nak buat duit kat rumah lah, nak dapat duit tambahan lah, nak tolong suami lah. Suami banyak hutang, nak tolong lah. Tak payah cakap benda tu tuan-puan, buang masa. Dia kalau job cakap, duk risau je kan. Tapi tak nak belajar, tak nak buat tindakan. Sesenang, semudah jaga anak kat rumah, duduk depan laptop, dengar RPM, dengar kelas, dengar apa yang kita nak sampaikan. Ambil setiap butir nasihat dan bicara Tuan Najib tu sebagai buah ilmu. Sebab Tuan Najib memang ajar apa yang kita buat, saya sendiri nampak depan mata. Dan bukan ilmu skill semata-mata. Bisnes ni luas. Sebab tu macam suami cakap tadi, apa je cabaran dalam bisnes, sebenarnya mematangkan kita dalam kehidupan. Nampak tak? Sebut bisnes je, tapi mematangkan kita dalam kehidupan kita seluruhnya. Okay tuan-puan, bila kita cakap pasal berdikari, perempuan sekarang ni tak boleh berserah sahaja kepada apa yang suami dia mampu. Kadang-kadang kita teringin sebab ini zaman media sosial. Suri rumah walaupun duduk rumah, tetap nampak apa yang perempuan lain beli. Tetap nampak kebahagiaan perempuan lain. Tetap nampak jiran sebelah dia beli apa. Tetap nampak saudara mara dia bawa beli gelang tangan. Tetap nampak. Melainkan dia buang handphone dia jauh-jauh. Melainkan dia memang tak daftar Facebook. Dia memang malas nak Google. Dia memang tak pegang langsung Facebook. Hidup dia hanyalah kemas rumah, masak, jaga anak, jaga lelaki. Kemas rumah, masak, jaga anak, jaga lelaki. Hari-hari. Siapa nak daftar, tim saya sedia membantu. Saya tengok ramai cakap nak daftar. It's okay. Masalah lagi sekali. Okay. End of your comment, go against our standards. Mana ada apa nak komen tak kena tengok balik. Patah ni. Kalau ada benda spam, benda baru.
Okay, Facebook dah baru, dia jaga keselamatan. Kurangkan sikit lah. Facebook dah baru, dia jaga keselamatan kan. Kalau nak tahu tentang Facebook yang terbaru ni, nama pun dah tukar Meta. Dah tu kita tak tukar-tukar lagi ke? Takkan nak offline je, online lah balik. So, semua benda bertukar. Termasuk perempuan. Wahai perempuan-perempuan yang saya sayang, saya pun perempuan. Saya faham. Saya kenapa saya faham Saya layak faham. Korang kena faham. Kenapa saya faham? Saya menjadi guru, bekerja di luar. Saya juga Allah letakkan saya sebagai seorang suri rumah sepenuh masa. Saya faham perasaan suri rumah. Saya faham perasaan seorang isteri yang kerja dia duduk dalam rumah berdinding, berbatu, masak, kemas, jaga anak. Masak, kemas, jaga anak. Tunggu suami balik, tak balik-balik. Masak, kemas, jaga anak. Kejap sayang, iklan sayang, sorry. Okay, tu reality. Dan suami kita sibuk membina perniagaan. Kau ingat ada masa ke nak balik rumah je kerjanya? Bi abang balik malam Nanti abang tak payah masak makan malam. Normal tuan-tuan. So saya takkan nak. Saya faham sebab saya faham perasaan suri rumah lah. Saya faham perasaan orang yang tak ada kerja. Why not zaman sekarang kita gunakan. Dah sampai masa untuk online. Korang boleh susukan anak. Korang boleh jual produk dekat depan ni je, depan laptop. Nak dropship boleh, nak agent boleh, nak stokis boleh. Dapat duit tak? Dapat. Bukan saya kata nak kena dapat duit banyak, 10,000, 20,000 bukan. Saya yakin seorang suri rumah ni kalau ada tambahan untuk dia 200-300 sebulan dah bahagia dah. Saya percaya. Dah tak payahlah sakat nak beli apa sakat nak beli tudung Aryani RM80. Tak payah minta duit lelaki. Betul tak? Kita pening tak bila kita minta bang nak duit nak beli tudung. Okey, suami bagilah kali pertama minta. Esok minta lagi, teringin tengok nampak. Alamak, teringin lah, tak ada baju baru dah lama tak beli baju. Bang nak duit boleh tak RM50 je nak beli baju. Okey lah, suami bagi. Baru minta baju semalam, tudung ni baju, tak apa lain. Tiba-tiba korang punya skincare dah habis. Dah ada skincare korang mahal kan. Sebab nak jaga kulit beli yang mahal sikit. Bang nak minta RM150 beli apa pelembab muka boleh tak? Sayang, saya minta duit abang aja. Abang ni kerja bukan dah mula laki kau bebel lagi kan? Laki bebel kecil hati tak? Of course kecil hati. Saya cakap untuk diri saya yang dulu. Of course kecil hati. Padahal saya masa tu lah kita macam nak cakap, yelah saya beli ikan, saya beli sayur, saya ambil uruskan, saya masak. Kan? Tapi boleh menjawab tak? Padahal nak minta duit laki nak menjawab. Korang minta maaf banyak-banyak dah lah. Saya kena end life lah saya rasa. Sebab lain lah. Terima kasih banyak siapa yang setuju. Tak, betul tak saya cakap. Sebab saya dah merasa semua tu tuan-tuan. Kita kadang-kadang suami kita ni dah penat. Dia tak perasan pun apa yang dia ucapkan tu menggores hati kita. Dan kita pula tanpa rasa bersalah dan segan sidu minta duit. Dalam hati kita cakap apa? Yalah aku minta duit laki aku. Aku nak minta duit siapa lagi? Kita kan? Kita macam buat tak bersalah kan. Kita tak tahu suami kita pernah kerja kat office, mungkin dia kena marah. Ataupun suami saya kat office buat bisnes, mungkin dia berhadapan dengan customer yang cerewet kan. Kita minta duit kan. That's why not kita jadi wanita yang berdikari, perempuan yang berdikari, isteri yang berdikari, anak yang berdikari. Walaupun parents kita orang kaya, just tunjuk kat parents, papa, mama, saya pun mampu je ada duit sendiri. Walaupun sebulan saya dapat RM200, it's okay permulaan. Jadi agent, jadi stokis, dropshipper contohnya, tak perlukan modal yang besar. Just small modal. Kalau dropshipper lagi lah, tak pakai duit korang pun. Korang hanya kena belajar je ilmu, sedikit ilmu online, macam mana nak jual online. So saya berdoa semua wanita menjadi wanita yang kuat. Kerana kita penuh dengan pengorbanan. Dan kadang-kala pengorbanan itu tidak terucap. Tapi percayalah, setiap pengorbanan ada balasannya. Dan balasan itu adalah daripada Allah melalui manusia. Jadi kita kena hargai manusia. Kita kena hargai suami kita, wanita. Banyak kebaikan yang suami kita bagi memang tu daripada Allah. Tetapi Allah pilih siapa nak bagi kebaikan tu pada kita? Allah pilih suami kita. Maksudnya apa benda yang suami bagi pada isteri adalah satu sedekah yang besar pahalanya. Dan sedekah tu, pahala tu suami kita yang dapat. Maksudnya Allah sayang suami kita. Jadi siapa kita untuk menyusahkan suami kita? You faham tak? Menyusahkan dia dengan emosi kita. Kan kalau duduk rumah saya tahu emosi memang tak stabil punya. Kalau PKP, berapa ramai PKP orang dah tahu kan macam mana PKP menyebabkan orang tak jadi diri dia dah. Gemuknya gemuk, ada yang stres, ada yang jadi orang gila kan. So tu baru PKP. Nak bagi satu dunia faham, inilah realiti seorang suri rumah.
Amin. Okay. Sebab open lah, dia blink kita to the world. Alamak. Kita punya misi-misi yang terbaru. Blink your business to the world. Dah tak sebut dah Asia. To the world terus. Laju. Yes, okay tak? Terima kasih banyak stay. Walaupun banyak cabaran. Okay, last but not least. Semalam kita baru lancarkan kelas baru RPM. Lagi sebulan. So, pergilah tengok ke laman web kami di naktarikpelanggan.com dan juga joinlah Telegram Najib Asadok untuk tahu tentang kelas RPM yang bermula serendah RM22 beserta banyak hadiah yang menunggu kalian. InsyaAllah saya pun pernah janji nak bagi tudung. Saya akan bagi dan saya tengah siapkan sebuah buku khas untuk tentang kami berdua. Saya pun akan bagi hadiah tu juga insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.